Hai, Assalamualaikum. Berjumpa kita di dalam perjumpaan Kelab Persatuan bagi perjumpaan kedua untuk Kelab Reka Cipta SMK Kompleks Mengaban Telefon tahun 2021. Kita berjumpa pada hari ini, hari Rabu 16 Jun 2021 secara dalam talian dengan tajuk Kemahiran Berfikir. Apa maksud berfikir? Berfikir. Cuba fikirkan apa maksud berfikir. Berfikir itu merupakan satu aktiviti yang berlaku di dalam minda kita. Ia merupakan suatu proses dalam sedar. Berfikir ini merupakan satu proses pemikiran untuk menyelesaikan masalah atau suatu daya usaha untuk mencapai sesuatu tujuan. Kemahiran berfikir ini merupakan satu kemahiran yang perlu dipelajari kerana ia tidak datang secara ilham ataupun idea tiba-tiba dan sebagainya. Ia perlu dipelajari. Terdapat pelbagai jenis pemikiran di sekeliling kita. Cikgu ambil 3 contoh kat sini. Sebenarnya ada banyak sangat jenis pemikiran. Cikgu ambil tak banyak beberapa contoh saja. Contohnya pemikiran lateral dan parallel, pemikiran sains dan teknologi, serta pemikiran kreatif dan inovatif. Pemikiran kreatif dan inovatif ni kita akan bincangkan pada perjumpaan kali ini. Jom kita explore apa dia pemikiran kreatif dan inovatif. Apa maksud pemikiran kreatif? Pemikiran kreatif adalah satu pemikiran yang berupaya untuk melihat sesuatu daripada pelbagai sudut. Kita tengok daripada pelbagai sudut ni maksudnya sudut pandangan atas, bawah, kiri, kanan dan sebagainya kan, bukan satu sudut pandangan depan sahaja. Yang penting matlamat berfikir style kreatif ni adalah untuk menerbitkan pelbagai keadaan. Contohnya pelbagai persepsi, konsep, idea, pelbagai cara untuk menyelesaikan masalah dan pelbagai cara meleraikan konflik. Dan yang terpenting untuk kita adalah untuk menghasilkan pelbagai reka cipta. So, untuk menghasilkan pelbagai reka cipta, kita perlu berfikir secara kreatif. Pemikiran kreatif ini juga dia akan menghasilkan pelbagai strategi dan taktik, pelbagai prosedur kerja, teori, hipotesis, peraturan dan juga hasil rundingan. Perkara yang ditimbulkan apabila berfikir secara kreatif, dalam fikiran kita fikir kita perlukan idea yang baru. Seterusnya, ada tak cara-cara yang lain yang boleh dijadikan alternatif untuk sesuatu yang kita nak selesaikan? Seterusnya, cari kaedah yang lebih mudah. Ataupun ada tak cara lain untuk menerangkan perkara ini? Kita nak terangkan suatu situasi tu, ada tak cara yang lain? Seterusnya, kita fikirkan kemungkinan yang lain. Kita fikirkan mungkin ada plan A, plan B, plan C dan seterusnya. Kita juga tidak mahu penyelesaian secara sekarang. Kita nak cari penyelesaian secara alternatif lain. Mungkin juga cara ni belum dicuba kan. Macam orang kata cara yang lain lah. Kita belum cuba lagi. So, kita boleh cuba cara yang baru. Kita juga berfikir, ni idea lama ni. Pasti ada cara yang lain. Untuk berfikir secara kreatif, kita perlu tahu dulu apa dia ciri-ciri pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif ni adalah kita sengaja untuk menghasilkan idea baru, konsep baru dan juga tanggapan baru terhadap suatu objek ataupun sistem. Yang kedua, mengutamakan cara lain. Cara lama dah ada tapi kita nak buat cara lain. Untuk melihat sesuatu yang sedang difikirkan. Yang ketiga, kita memberi fokus kepada usaha yang mahu mengubah idea yang ada pada masa sekarang. Yang keempat, kita cari cara baru untuk menggantikan penyelesaian yang digunakan sekarang. Yang kelima, pemikiran ni tak pernah puas hati dengan jawapan yang digunakan sekarang. Dia tak puas hati. Dia nak cari alternatif lain. Yang keenam, pemikiran ni sengaja menghasilkan idea-idea yang boleh memeranjatkan fikiran biasa. Surprise.
Maksudnya dia ada idea yang luar biasa, yang mungkin orang tak terfikir nak buat macam tu. Okay. Yang ketujuh, pemikiran ni menganggap idea yang baik, ni penting idea yang baik sebenarnya tak perlu kelihatan logik pada awalnya. Okay, tak perlu kelihatan logik. Macam contohnya kita ambil idea kartun lah. Okay, idea kartun dia buat macam benda tu boleh je kan. Tapi sebenarnya kita boleh ambil idea tu walaupun tak logik, tapi kalau kita dapat buat secara betul, orang akan terfikir, betul juga benda tu boleh buat lah sebenarnya. Okay, sebenarnya jadinya dia perlukan idea yang tak perlu kelihatan logik pada awalnya. Okay, yang last kali, yang ke-8, kita dapat menumpukan perhatian yang mungkin berlaku pada masa akan datang. Secara kesimpulannya, pemikiran kreatif ni digunakan untuk menyelesaikan masalah, mencipta peluang-peluang baru dan menyokong idea yang bertentangan dengan fikiran semasa. Alright, seterusnya pemikiran inovatif. Apa dia pemikiran inovatif? Okey, pemikiran inovatif ialah keupayaan untuk melihat pembaharuan cara baru ataupun pembaharuan teknologi baru. Jadi, inovasi dan reka cipta ni bergantung kepada 4 perkara, iaitu terdapatnya maklumat yang relevan, yang munasabah. Seterusnya, daya memanipulasi maklumat yang kita terima. Yang ketiga, kreativiti untuk mencipta suatu konsep yang baru yang tak pernah orang buat dan juga suatu konsep yang asli yang kita tak tiru benda orang lain. Dan yang keempat, kreativiti untuk menjana aplikasi baru. Inovasi menghendaki adanya konsep, idea, kaedah, proses dan kegunaan yang novel. Novel tu maksudnya suatu benda yang baru dan asli. Dan seterusnya benda yang original, yang berbeza. Yang berbeza daripada yang sebelumnya, itu maksud novel. Seterusnya, objektif inovasi adalah untuk mengurangkan kos, meninggikan kualiti. Seterusnya, meningkatkan prestasi yang sedia ada, memberi ciri prestasi tambahan dan memberi prestasi baru. Perkara yang dilakukan apabila berfikir secara inovatif adalah inovatif ni bersifat konseptual dan juga perseptual. Maksudnya kita tengok konsep sesuatu objek yang kita nak cipta dan juga kita tengok persepsi objek tersebut. Kita kenal pasti peluang-peluang baru, peluang pasaran ke, peluang untuk peluang pekerjaan ke dan sebagainya, peluang-peluang baru. Seterusnya, inovasi ni bersifat simple je. Ia bukan satu yang kompleks ataupun sukar. Dan inovasi ni bermula secara kecil-kecilan. Tak terus kita fikir suatu inovasi ni mesti besar. Dia tak perlu. Kecil je. Benda kecil boleh dibuat dan lepas tu barulah boleh dibuat pembaharuan, pemasukan dan sebagainya. Barulah kita buat yang lebih besar. Jadi untuk kita sebagai latihan untuk berfikir secara kreatif dan inovatif, kita tiru secara kreatif. Itu cara untuk kita berlatih berfikir secara kreatif dan inovatif. Yang terakhir untuk hari ini, cara yang digunakan dalam teknik kreatif. Pemikiran secara kreatif ni adalah semasa kita berfikir, kita terbitkan segala idea, segala alternatif yang ada. Kita terbitkan idea dan alternatif ni, senaraikan yang ada, logik ke tak logik ke, kita senaraikan je semua. Daripada senarai idea dan alternatif yang ada tu, kita pilih satu ataupun dua alternatif tersebut. Seterusnya kita cuba uji idea yang kita pilih. Jika didapati gagal idea yang dipilih itu, kita ubah suai dan juga kita cari alternatif yang lain supaya kita berjaya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih kreatif. Selamat berfikir secara kreatif dan inovatif untuk menghasilkan reka cipta yang wow, yang terbaik untuk kelab kita. Sekian dulu untuk hari ini. Jika ada sebarang persoalan
Okey, boleh berhubung terus dengan guru-guru penasihat Kelab Reka Cipta SMK Kompleks Mengabang Teliput tahun 2021 yang telah cikgu senaraikan pada perjumpaan lepas. Okey, jadi sekian dulu untuk hari ini. Bye. Terima kasih semua.